Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah, saya sihat je. Okey, kalau begitu hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu nama diberi adalah Nurul Aizati binti Rizal. Boleh panggil Zati. Okey, saya merupakan pelajar dari pengurusan kerja sosial di Universiti Utara Malaysia iaitu UUM, dan saya juga merupakan pelajar semester 3. Okey, saya ingin menjalankan sesi temu bual atau berjumpa adalah merupakan satu amali yang perlu dijalankan dalam sesi intervensi bersama klien iaitu awak. Okey, sesi kali ini saya akan jalankan intervensi tidak lebih daripada 30 minit antara saya dengan awak untuk melakukan sesi kali kedua iaitu perjumpaan kita pada hari ini. Okey, hari ini saya ingin menjalankan sesi yang kedua iaitu berobjektifkan mengenai penerokaan masalah klien bersama saya pada hari ini. Okey, kalau begitu, bolehkah kita mulakan sesi yang kedua ini bersama Encik Sarah? Kalau begitu, baiklah kita mulakan sesi ini. Okey, baiklah. Kalau begitu, saya ingin tahu dan bolehkah Encik ceritakan masalah yang dihadapi oleh Cik Sarah sepanjang kehidupan? Sepanjang kehidupan saya, masalah yang dihadapi adalah pada zaman sekolah dahulu, saya pernah menjadi masa buli yang sukar untuk saya lupakan sehingga kini. Begini, Cik Sarah, cuba ceritakan atau sampaikan masalah yang dihadapi yang membuatkan awak sukar untuk dilupai itu, supaya kita dapat ketahui dengan lebih jelas dan lanjutlah mengenai masalah yang lampau dahulu. Masalah yang terjadi itu ketika saya rasa berumur dalam lingkungan 10 tahun atau 11 tahun pada zaman sekolah rendah. Manakala saya juga pernah jadi mangsa buli di sekolah menengah pada tingkatan 1 atau 2, segitulah. Saya tak berapa ingat sangat. Yang saya tahu, masa buli ini membuat saya benci terhadap diri sendiri dan suka untuk dilupai. Ketika saya menjadi masa buli, saya sering menyoalkan diri saya, kenapa saya sebegini? Adakah sebab saya yang mudah digunakan atau sebaliknya? Walaupun saya menjadi masa buli ketika di sekolah, tetapi saya tidak pernah terlintas untuk mengadu kepada guru sekolah maupun ibu bapa saya sendiri. Kadang ibu bapa saya menanyakan saya tentang pembelajaran di sekolah setiap hari. Saya tetap akan menjawab okey dan baik sahaja di sekolah. Hal ini
hal ini menyebabkan saya kurang atau jarang untuk menukar sekolah maupun kelas. Dulu saya sekolah, saya dapat kelas di hadapan. Tetapi saya tidak faham kenapa saya selalu dibuli dengan rakan-rakan di sekolah. Saya sering dibuli dari segi ejekan, selalu meminta duit, makanan dan buat sesuatu yang sepatutnya mereka yang lakukan. Buli dari ejekan, saya sering digelar sebagai anak manja, anak emak dan sebagainya. Ejekan yang paling saya geram yang melibatkan ibu bapa saya, pelbagai gelaran diberikan tetapi paling kerap diejek adalah anak manja. Mungkin saya anak bongsu atau sebaliknya. Meminta duit atau makanan saya jadi ketika zaman sekolah rendah. Mungkin usia budak, saya tidak mengenali erti dunia sebenar kerana melakukan kerja yang berkaitan dengan pembelajaran dan kurang bergaul dengan orang lain. Saya dibuli sehingga kini. Saya tidak fahami kenapa saya merupakan salah seorang mangsa mereka. Yang membuli saya bukanlah kelas saya, mahupun kelas hadapan, malah kelas belakang. Pelbagai masalah yang melibatkan kejadian buli ini yang sukar untuk saya dilupakan. Saya tak tahu kenapa saya berdiam diri apabila kejadian ini berlaku terhadap diri saya. Baiklah, Cik boleh ceritakan lagi apa halangan yang terjadi ketika menjadi mangsa buli di sekolah? Saya tidak pernah bergaduh atau membawa mulut sehingga saya menjadi mangsa buli. Mungkin nilai dan sikap saya yang terlalu baik, pendiam, tidak suka bergaul macam budak nok yang skema dalam kelas atau sekolah, sehingga orang lain macam menyampah dengan diri saya. Saya tiada halangan yang banyak ketika menjadi mangsa buli. Cuma saya merasakan diri saya tidak macam pelajar yang lain yang datang dan pergi dalam keadaan gembira. Tetapi saya tidak. Malah sebaliknya, kejadian yang saya hadapi, selain itu saya kurang selesa apabila kena berhadapan dengan mereka. Saya dulu
pernah bertanya beberapa rakan yang mengenai pelajar yang gemar membuli saya lah. Mereka mengatakan pelajar tersebut mempunyai masalah disiplin dan sebagainya. Mereka juga asal dari sekolah lain dan bertukar ke sini, dan pelajar kelas belakang yang tidak suka orang lebih daripada mereka. Begitu. Yang membuli saya tu, mereka merupakan beberapa pelajar yang kurang pendidikan dan adanya kumpulan untuk membuli. Mereka perempuan yang bajet gangster di sekolah tersebut. Saya terpaksa berjauhan daripada mereka supaya saya tidak diganggu dan diejek benda yang kurang saya gemari. Perkataan kesat dan maki jangan dinafikanlah. Saya pernah dengar dan hadam, walaupun ibu bapa saya atau ahli keluarga saya tidak mengajar dengan perkara sebegitu. Saya ingat lagi lah, masa tu saya terlalu tertekan dan menangis sehingga saya tidak sedar tentang diri saya yang sebenar. Balik sekolah saja saya akan diam dan kurang bercakap, dan sering juga berseorangan dalam bilik. Tanpa sedar, apabila ibu bapa saya menanyakan kenapa diam, kenapa berkurung, saya akan menipu dan memberi alasan yang saya perlukan banyakkan latihan dan ulang kaji untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik dan memahami semula subjek yang belajar di sekolah yang kurang fahamilah. Hal ini yang menyebabkan ibu bapa saya kurang syok terhadap perbuatan saya lah. Okey, seterusnya, Cik boleh ceritakan lagi apa pengalaman yang paling terkesan sehingga hari ini? Apa yang Cik rasa? Pengalaman yang paling terkesan adalah saya pernah diejek lalu dikurungkan di dalam tandas. Bekalan makanan saya sering diambil, diejek di khalayak yang ramai dengan gelaran anak manja. Hal ini menyebabkan perkataan anak manja membuatkan saya tidak lupa dan sering teringat kejadian dahulu. Sehingga kini, apabila rakan di peringkat universiti
Kadang mereka mengeluarkan perkataan anak manja. Saya terasa sangat, sedangkan itu hanyalah gurauan rakan sekelas saya saja. Selain itu, saya dibuli di sekolah. Saya juga pernah jadi ejekan di rumah. Adik-beradik saya sering kata anak manja, anak tak boleh berdikari dan sebagainya lah. Abang-abang saya sering melayan dan membuat saya seperti budak tadika. Sedangkan saya dah besar. Masa buli di rumah dan di sekolah saya rasa masa buli di sekolah paling suka dilupai dengan perbuatan mereka terhadap saya. Bila saya rasa hendak berdepan dengan orang, saya akan lebih berhati-hati supaya perkara membuli ini tidak akan berulang lagi. Masa buli ini sukar untuk dilupai kerana ia melibatkan emosi dan tekanan terhadap kita. Okey, baiklah. Saya nak tanya, apa tingkah laku dan emosi yang berlaku ketika menjadi masa keadaan dalam gejala membuli ini? Ya. Tingkah laku saya adalah merasa diri saya menjadi berubah akibat masa buli. Saya rasa lebih tertekan, tidak fokus dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, emosi saya juga turut terganggu kerana setiap hari saya terpaksa berhadapan dengan mereka yang gemar melakukan perbuatan sedemikianlah. Saya rasa tertekan sehingga merasakan marah dalam diam yang tidak dapat diucapkan. Hanya kemalasan, berdendam, tertekan sehingga ke arah depression. Saya perasan kehilangan fokus kepada pembelajaran ketika di dalam kelas. Ada guru menanyakan, tapi saya berdiam dan tidak menyatakan apa masalah yang saya hadapi, sehingga melibatkan emosi dan tingkah laku saya. Kejadian masa buli ini sehingga berhujung tahun saya tingkatan 2. Apabila masuk tingkatan 3, saya berpindah di sekolah lain, iaitu di Alustar. Saya dan keluarga mula berpindah dan menetap di Alustar ketika usia 15 tahun, iaitu tingkatan 3. Oleh itu, masalah buli terurai atau hilang sebegitu saja tanpa pengetahuan guru sekolah maupun ibu bapa saya sehingga kini.
Walaupun masalah ini tidak terjadi lagi kepada saya, tapi saya akan pastikan masalah ini tidak akan diulangi semula kepada saya. Ya, kerana saya akan lebih berhati-hati dalam memilih rakan atau sebaliknya kerana takut dibuli semula. Kejadian ini sangat mendatangkan kesan dalam kehidupan saya sehingga kini. Okay. Di sini saya nak tanya dekat Cik Sarah, apa yang Cik Sarah rasakan pada masa sekarang untuk membantu diri awak yang sebenar lah untuk menangani ataupun mengingati masalah buli yang lampau. So, apa tindakan ataupun apa yang Cik Sarah lakukan lah untuk diri Cik Sarah untuk lupakan benda tu? Buat masa sekarang kan, saya merasakan diri saya lebih kepada berhati-hati dan lebih kepada kecekalan. Jika saya melihat atau mengetahui isu buli terjadi, saya merasakan ia kembali kepada diri saya disebabkan kejadian yang dahulu. Untuk mengurangkan masalah yang saya hadapi ini, saya akan melakukan sesuatu kerja yang dapat dilupakan walaupun tidak sepenuhnya masalah buli ini dilupai dalam kehidupan saya. Saya banyak meluangkan masa dalam berkelompok yang dari kalangan rakan yang datangkan sifat yang baiklah. Hal ini dapat mengurangkan masalah tersebut. Seterusnya, saya banyak mengikuti program yang dianjurkan oleh pihak universiti maupun kelab yang dilakukan. Program seperti ini dapat mengurangkan masalah yang saya hadapi, tetapi ia tetap menjadi ingatan yang sukar dilupai dalam kehidupan saya. Dengan ini sahaja yang dapat membantu diri saya yang sebenar. Okey, baiklah. Kalau begitu, kita perlu merancang beberapa tindakan untuk mengawal masalah buli yang terjadi pada Encik Sarah sehingga sukar untuk dilupai. Saya setuju dengan tindakan yang awak rancangkan untuk selesaikan masalah ini. Mengenai cabaran atau halangan dalam kehidupan, sedikit sebanyak ia tidak dapat nafikan masalah ini juga satu halangan saya untuk berdepan dengan baik. Okey, baiklah. Segala maklumat yang awak sampaikan sudah saya catatkan mahupun rekod untuk masalah yang awak hadapi ini. Oh, baiklah. Okey, adakah awak mempunyai masalah lain juga selain buli yang berkait ataupun yang berkaitan dalam kehidupan awak, sepanjang kehidupan awak lah? Saya rasa tidak ada.
kecuali masalah inilah yang melibatkan tentang kehidupan saya yang sebenar. Kadang saya terasa diri saya sangat kerdil berbanding orang lain. Tapi saya juga mengalami masalah dari susunan masa untuk belajar. Sekarang kan semua pelajar mengikuti kuliah secara ODL. Ada jugalah gangguan dan rintangan semasa di dalam kelas. Kadang gangguan bunyi bising jiran tetangga kan. Nak siapkan assignment terganggu. Contohnya rekod video dan sebagainya. Selain itu, adalah juga setengah pensyarah memberikan tugasan yang bertubi-tubi yang membuatkan saya rasa tertekan sangat-sangat. Selain itu, saya rasa itu sahaja masalah lain buat masa sekarang dalam keadaan PKP ni. Kalau begitu, setakat ini sahaja. Saya rasa untuk sesi perjumpaan kita yang kali kedua bersama awak. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan menyampaikan atau menceritakan masalah yang awak hadapi dalam kehidupan awak yang sebenar. Saya berharap sesi seterusnya dapat dilakukan lagi bersama saya dalam hal ini. Okey, baiklah. Terima kasih sangat-sangat kepada Encik Sarah. Baiklah, sama-sama. Saya harap juga sesi seterusnya juga saya dapat berjumpa lagi dengan awak. Okey, insya-Allah. Terima kasih Encik Sarah.